perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh syariat, oleh Allah, oleh Rasul, bila dilakukan dia akan memberi kesan-kesan yang tidak baik. Perkara larangan ni antaranya dia macam titik hitam. Titik hitam dekat hati. Buat benda tak baik, cakap benda tak baik, dia akan jadi titik hitam. Satu titik okey lagi. Buat lagi titik kedua, titik lagi, sampai akhirnya bila tidak bertaubat, bila kita tidak minta ampun pada Allah Ta'ala, hati ni gelap dah. Bukan setakat titik dah. Bahkan kadang-kadang bukan titik, dia titik atas titik, titik atas titik, dia gerak tu macam kalau koli tu koli hok dia jadi hitam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Birahmatika nasta'in ya Fattah ya Rabbal alamin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih dan sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat dapat datang rumah Allah, dapat kita melaksanakan fardu subuh berjemaah, dan keberadaan kita dalam masjid ni mudah-mudahan kita tidak lupa dengan niat i'tikaf. Untuk kebaikan senantiasa ialah selalunya bila saja kita masuk ke masjid terus kita berniat i'tikaf. Beberapa kategori i'tikaf mungkin kita sedia maklum. Pertama dia panggil i'tikaf yang nazar ataupun yang menjadi wajib bagi seseorang yang telah bernazar, maka sekurang-kurang satu i'tikaf iaitu 24 jam dia berada di dalam masjid. Jika dia telah bernazar kerana sesuatu perkara, dan nazar ni selalunya di atas perkara yang tidak diwajib dan dia telah mewajibkan dirinya, maka jadilah hukumnya wajib. Sebagai contohlah, jika saya dapat projek sekian-sekian, saya nak beriktikaf sehari, maka jadi wajib. Kerana apa? Iktikaf itu asalnya hukum yang sunat dan yang harus, maka bila dia bernazar telah mewajibkan sesuatu yang harus atau sesuatu yang sunat tadi menjadi wajib. Adapun benda yang sedia wajib dia tak boleh jadi kita nak bernazar. Contoh kalau saya dapat projek, saya nak semayang sehari 5 waktu, semayang fardu. Itu tak jadilah iktikaf, tak jadilah bernazar. Nazar apa benda wajib dah.
kan? Bernazar ni benda yang bukan wajib. Sama ada sunnah atau harus, kita mewajibkan diri di atas sesuatu apa yang kita dapatkan. Nah, selama mana benda tu tidak melanggar syariat lah. Kalau benda yang melanggar syariat, maka kita kena langgar kita punya nazar tersebut. Kerana itu lebih aula, lebih baik. Perkara ini pernah berlaku kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ada satu nazar yang akhirnya dia langgar nazar tersebut. Kerana pada ketika kita ingat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dalam satu safar perjalanan, dan safar itu Aisyah radhiyallahu taala anha ada bersama Nabi. Dan selalunya kafilah Nabi ni dalam perjalanan, dia ada kafilah yang ke belakang atau duduk di akhir, maka dia akan lantik beberapa orang untuk lalu untuk jalan di belakang. Apa-apa yang tertinggal, orang ni yang akan ambil. Maka dalam satu musafir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berhenti jalan, ketika berhenti, Aisyah radhiyallahu anha dia ada keluar untuk hajat, kemudian pulang. Dia panggil di dalam haudaj. Haudaj ni atas unta kita buat macam apa satu, kalau kita tengok orang-orang Cina lah kan, Cina-Cina zaman lama, raja-raja dia dibawa macam kalau orang panggil apa di Negeri Sembilan ada selalu, kalau orang kahwin dia bawa atas tandu. Tandu tu kadang ada yang terbuka dan ada yang tertutup, ditutup dengan hijab lah. Macam dia buat apa, bawa kereta kuda begitulah. Jadi tandu tu selalu diangkat letak atas kenderaan. Macam tandu tu selalunya isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa, diletak atas unta. Jadi bila berhenti, mereka akan angkat tandu tu, letak di bawah. Dalam bahasa Arab dipanggil haudaj. Jadi ada ketika masa yang dibawa turun haudaj tu, dan Aisyah keluar bila dia telah qada hajat, selesai dia balik, tetapi dia terasa kalung dia telah tertinggal. Dia punya rantai atau kalung dia tertinggal, dan kalung tu adalah hadiah daripada ibu dia ketika dia berkahwin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tak boleh ni kenangan, ada sesuatu benda yang kenangan ni tak mungkin. Kalau nilai murah pun, maka benda tu ada nilai dia, value tersendiri. Jadi dia turun semula, keluar semula daripada haudaj, pergi untuk mencari dia punya kalung tanpa disedari oleh orang lain. Dan ketika tengok kafilah nak beransur pergi, maka haudaj Aisyah diangkat atas unta dan dibawa pergi tanpa disedari bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha masih belum datang lagi. Kerana mungkin antara sebab besarnya, Aisyah radhiyallahu taala anha ni orang yang tubuh dia tak berat, tubuh dia sangat ringan. Maknanya ada dia dengan tak ada dia di dalam tandu atau haudaj tadi tak disedari. Bila orang angkat, ingat semua okey semua, jalan balik. Maka seorang yang dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutip barang-barang yang tertinggal, bila Aisyah radhiyallahu taala anha dia kembali semula ke tempat kafilah berhenti tadi, semua dah tak ada, telah pergi dah. Dia pun tahu bahawa ada orang yang akan mari lepas ni, dan dia telah menunggu di atas satu batu. Masa zaman tu perintah hijab telah berlaku. Maksud perintah hijabnya kena wanita-wanita Islam ni berhijab. Jadi dia pun berhenti tunggu. Maka bila datang sahabat Nabi SAW yang dilantik untuk mencari barang-barang yang tertinggal, maka bila dia sampai berdekatan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah sedang berehat macam tidur gitulah atas batu tadi. Dan dia pernah mengenali Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum perintah hijab.
Maka bila sampai berdekatan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia telah mengucapkan istirja. Inna lillah. Inna lillah ni kalimah istilah dia panggil istirja. Macam kita kata tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Maka istirja adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita selalu bila dengar berita orang mati ya. Ada sebahagian orang tua-tua dululah. Kadang-kadang benda tu dah jadi macam adat dah. Dengar satu berita kematian, dia kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu tu tak payah sebutlah. Qalu tu sebenar mereka berkata. Jadi tak payah sebut lah. Sebut inna lillah, itulah istirja. Tapi kadang-kadang budaya kan, dia Allah bisa tegal biasa, jadi selalu dah. Dengar satu berita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu tu tak perlu. Macam juga di bulan Ramadan. Kita panggil apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul tu malam dah. Tak perlu sebut malam lah. Ataupun tak sebut Lailatul, malam Al-Qadar. Dah, Lailatul Qadar tu malam Al-Qadar dah. Tu kadang-kadang istilah kita bila diguna pakai diambil dari Arab kan. Macam juga silaturahim. Hubung silaturahim. Silatu tu hubung dah. Ar-Rahim ni kekeluargaan. Hubung keluarga. Hubungkan kekeluargaan. Itu makna silaturahim. Khair ala kulli hal. Jadi bila dia lapar istirja, jadi ini pun satu istilah. Bila kita kan ada di kalangan kita orang ajak jemput pergi tahlil arwah. Dia pun kadang orang tuan rumah bagi tasbih kan. Dia nak tahlil ni kena tasbih. Tasbih ni asalnya tasbih musabbahah. Dia pun kata tasbih benar. Musabbahah bahasa Arab. Kita panggil tasbih. Tasbih ni subhanallah, tu tasbih. Ucapan subhanallah tu tasbih. Kalau alat tu musabbahah, alat kita bertasbih. Orang bagi tu bagi orang lain lah. Kita jarang tak pernah buat. Sebab dia tak ingat mungkin susunan atau istilah tahlil. Sebenarnya kalimah tahlil ni adalah ucapan la ilaha illallah. Tu tahlil. Jadi apa payah nak tahlil? Orang bagi tasbih ambil lah. Nak berapa tanya? Tanya balik. Nak 40, 70, 100, 1000 boleh belakang muka tasbih. Bilang je lah. Nanti sebenarnya istilah kita kadang orang tak berani sangat. Padahal kita reti kata la ilaha illallah. Boleh tahlil belakang dah. Agama ni tak payah. Bila dibuat satu-satu benda dianggap eksekutif, maka tu imam, ustaz yang boleh tahlil. Lagi tak mari, mana tu imam tak mari lagi ni? Duk tunggu nak tahlil. Dah? Siapa-siapa ada ni, boleh je buat. Tapi oleh kerana jadi gitu, kebiasaan. Jadi kadang-kadang benda kebiasaan tu terbawa-bawa. Dalam adat kita lah. Khair ala kulli hal. Bila tadi seorang sahabat yang ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan tu agak kuat terdengar Aisyah radhiyallahu anha, kerana dikenal Aisyah ketika sebelum ayat hijab, Aisyah pun terus hijabkan diri dia. Bila hijabkan diri dia pun tanya, kenapa puan begini? Aisyah pun ceritalah dia ada hajat tadi, tapi mungkin orang tak sedar telah pergi semua. Maka dia pun naik. Dia pun persilakan Aisyah naik ke atas unta. Ada yang mengatakan sahabat ini namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni antara orang miskin. Safwan, kemudian ada lagi baik, kisah bila mereka berjalan di belakang, kafilah telah sampai. Akhirnya bila mereka berjalan, Safwan membawa unta yang dinaiki Aisyah hampir di Madinah, maka orang-orang munafikin, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul ni dengan segala orang-orang dia kuncu-kuncu munafik dan juga puak-puak Yahudi telah buat satu tuhmahan, tuduhan terhadap Aisyah
radhiyallahu ta'ala anha bahawa dia telah buat sesuatu tak baik kerana dia bersama Safwan. Padahal jalan Safwan persilakan naik unta, bawa unta, dan kerana tertinggal. Dan Aisyah ketika itu kurang sihat, balik, dia tidak balik ke rumah Rasulullah SAW, bahkan balik ke rumah ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berita ni telah tersebar luas di Madinah bahawa Aisyah buat sesuatu tidak baik. Maknanya tuduhan terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, isteri kepada Sayyidil Mursalin, isteri pada ketua segala orang, ketua pemimpin masyarakat Madinah. Nabi SAW tak berani nak menafikan dan tidak berani mengiyakan. Bila berita ni tersebar sampai ke telinga baginda Nabi, Nabi tak berani kata apa. Nak bertindak, Nabi tak tahu betul atau tidak. Dan Nabi tak berani nak menafikan kerana tak tahu juga betul atau tidak. Ini menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW tidak memiliki ilmu ghaib. Ilmu ghaib ini hanya milik Allah. Nabi tak tahu. Kalau tahu awal-awal lagi Nabi kata, tak, isteri aku bersih, isteri aku terlepas dari tuduhan. Nabi boleh bagi tahu saja. Dan kalau Allah nak pun Allah boleh bagi tahu wahyu terus. Tapi Allah tak bagi lagi. Nak bagi tahu kepada umat isyarat dari kisah ni bahawa kita kena pegang. Baginda Nabi seorang yang tinggi, tetapi dalam masa yang sama sifat Allah iaitu mengetahui benda yang ghaib hanya milik Allah, bukan milik orang lain. Walaupun Nabi, walaupun kedudukan Nabi yang tinggi, ilmu ghaib Nabi tak miliki. Nabi tak ada. Sebab tu kadang dalam lafaz-lafaz selawat tu ada disebut Nabi mengetahui ghaib, benda rahsia, mungkin itu antaranya atas nama pujian saja ataupun bukan hakikat. Nah, kadanglah dalam lafaz selawat kan, alimus sirri wa akhfa. Dia seorang yang mengetahui benda rahsia dan benda yang tersembunyi. Alimus sirri wa akhfa, mustajibud da'awati. Dialah orang yang mustajab doa. Mustajab doa, iya, benar. Baginda Nabi adalah mustajabud da'wah, orang yang dakwanya mustajab, diterima oleh kerana dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul. Tetapi alimus sirri wa akhfa tu kita kena ihtimal, kena takwil lain lah. Sebab kalau ambil makna bahawa baginda mengetahui rahsia dan juga benda tersembunyi, maka dia khilaf dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut bahawa yang mengetahui ilmu ghaib hanya Allah. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahui ilmu ghaib melainkan Allah. Sehingga dalam Al-Quran surah Luqman Allah sebut tentang beberapa perkara ghaib. Antaranya madza taksibu ghada, bil esok kamu buat apa tak tahu, di mana bumi kamu akan mati tak tahu. Allah Ta'ala yang mengetahui ilmu ghaib bila turunnya hujan, apa yang ada dalam rahim ibu, kandungan. Walaupun teknologi terkini boleh cek anak ni, anak ni umur berapa banyak hari dah, jantina apa, kadang-kadang cek, tapi cek pun mesin ni bukan betul. Ada kena, ada tak kena. Tak, dia cek, dia tengok, ni anak lelaki ni. Tak, doktor kata, maka bakal ibu bapa ni pun siaplah beli barang untuk baby ni. Doktor kata anak lelaki, belilah pakaian-pakaian anak lelaki. Tubik-tubik anak puan. Guana, bukan doktor tipu, bukan mesin tipu, tapi mesin pun bukan reti yang baik. Dia tak tahu kok, dia makhluk kok. Doktor pun tak tahu makhluk, dia buat mengikut ilmu dia. Dan benda yang akan berlaku ikut kepada ketentuan Allah, bukan ikut mesin. Sebab tu keyakinan kena kuat. Itulah dinamakan tawakal. Tawakal ni buat sesuatu mengikut apa yang diperintah, mengikut adat, mengikut asbab. Tetapi yakin kita bukan pada perbuatan kita. Kita kena bekerja. Seorang yang kena cari nafkah,
tapi bukan nafkah kita, bukan kerja kita yang bagi rezeki kita, yang bagi Allah. Itu kena pegang. Bila pegang tu baru betul tawakal. Buat kerja tapi bukan yakin dengan kerja. Bila buat kerja tak yakin dengan kerja, masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku kena tinggal dulu kerja, aku kena seruan Allah ni. Bila kita jawab azan, apa kita jawab? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan, Rabba Tuhan, hadhihi ad-da'wati tammah, kepada seruan yang sempurna ini. Maknanya seolah-olah lafaz azan ni Allah ajak kita, panggil kita. Mari, kalau mu betul orang yang beriman, kamu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ikrar kamu sebagai hamba kepada Allah. Mari kalau betul, hayya 'alas salah, mari sembahyang masjid lah. Mengotok bila duk azan itu muazzin lawan azan untuk panggil. Al-adhan lil i'lam, azan ni untuk panggil. Sebab tu sunat dia, kalau orang ada suara baik, suara tinggi, suara panjang, dia yang azankan. Sunat. Sebab apa nak panggil? Iqamat tak perlulah. Iqamat tak ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak iqamat tak ada lagi tu. Dah, iqamat ni nak bagi semayang, nak semayang dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, padang lah. Nak lawan tu panjang, itu sunat panjang. Antara peristiwa azan kan yang Allah Ta'ala tunjuk ilham itu kepada beberapa orang sahabat. Asalnya nak panggil sembahyang tak tahu sejarah nak panggil lagu mana. Ada kata kita tiup trompet, tak boleh, itu ikut cara orang bukan Islam. Pasang api, itu cara Majusi. Berbagai-bagai pandangan, mesyuarat dibuat. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada Zaid, kepada Zaid bin Sa'ad bin Zaid. Ada seorang sahabat Nabi yang mana dia dapat Allah ilhamkan lafaz-lafaz azan. Bila beliau bagi tahu Nabi, Sayyidina Umar kata, aku pun dapat ilham sama juga. Bila disyariatkan azan pun dicari dan dilantik Bilal bin Rabah, seorang yang suara tinggi. Jadi kembali tadi, bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh, Nabi pun tak berani kata-kata apa, sampailah beberapa hari. Pada satu pagi tu, Aisyah nak keluar pergi ke buang air, qada hajat bersama beberapa orang wanita Islam, termasuk seorang ibu kepada Mistah. Mistah ni nama sahabat. Mistah dengan ibu dia ni orang miskin. Mereka dibiayai, keluarga mereka dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka bila nak pergi buang qada hajat dalam duk sembang jaga masa jalan-jalan tu, ibu Mistah ni dia nak macam tergelincir. Mungkin ada licin dalam perjalanan dia tu. Bila dia nak tergelincir, dia kata celaka Mistah. Celaka. Bila dia kata celaka Mistah, kata ke anak dia. Lepas tu hak lain ni termasuk Aisyah kata, kenapa puan kata gitu? Dia kata, ya apa, Aisyah kamu tak tahu cerita ke? Tak tahu. Dia Aisyah balik tadi, dia dalam sakit duduk di rumah ayah, dia tak dengar cerita, dia tak tahu. Sekarang kata ibu Mistah, berita tersebar dah bahawa kamu Aisyah buat benda tak molek gini-gini, orang tuduh kamu dengan Safwan bin Mu'attal, sampai Aisyah lagi sakit. Dan ibu Mistah ni dia kata ke Mistah kerana Mistah termasuk orang-orang yang termakan dengan kata-kata munafiqin dan Abdullah bin Ubay, menuduh Aisyah juga. Sebab tu dia kata celaka Mistah tu. Jadinya bila berita ni dah sampai Aisyah pun tahu benda tu, lagilah tambah sakit. Dan beberapa hari selepas tu Allah Ta'ala telah hantar Jibril alaihissalam bawa mari wahyu bahawa Aisyah adalah seorang yang terlepas daripada tuduhan. Dia adalah orang yang bersih, dia adalah orang tak buat benda tak baik. Bila wahyu itu datang, barulah Nabi rasa lega, dan Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, ayat telah turun bahawa membebaskan tabri'ah. Tabri'ah ni Aisyah tidak seperti yang telah dituduh.
Baru Nabi berani untuk menafikan tuduhan tadi. Sebelum tu Nabi tak berani nafi. Sebab Nabi tak ada ilmu ghaib. Bila telah ayat telah turun, maka orang pun tahu rupa-rupanya cerita ni dibuat oleh orang-orang munafiqin, termasuk beberapa Yahudi Abdullah bin Ubay ni. Maka kemudiannya ada yang di kalangan mereka minta maaf, dan itu perkara tuduhan ni bila dibuat hukum dia besar juga. Maka bila dah mari Abu Bakar radhiyallahu anhu jumpa Aisyah, bagi tahu, wahai Aisyah, berita yang kamu dituduh tu Allah telah turunkan ayat kepada baginda Nabi SAW tentang kamu telah terlepas tuduhan. Sekarang pergilah jumpa Nabi, ucaplah terima kasih kerana sebab Nabi ada ayat turun membersihkan kamu. Aisyah kata, kenapa perlu ucap terima kasih kepada baginda? Yang perlu diterima kasihkan adalah Allah. Kalau Allah tak bawa turun ayat tu, Nabi pun tak berani nak mengiya atau menafikan tuduhan terhadap diri aku. Maka Allah lah selayak-layaknya untuk diucapkan terima kasih. Ni kehidupan mereka-mereka yang diredai Allah Ta'ala. Keyakinan kepada Allah dalam hati ni sangat kuat. Dan dengan apa yang berlaku, peristiwa-peristiwa menunjukkan sungguhnya kekuatan iman mereka yang teramat. Cinta Allah, cinta Rasul ni mengatasi segala-gala. Maka bersempena dengan bulan Maulidur Rasul dan juga bulan Rabi'il Awal atau Rabi'il Anwar ni juga bulan kewafatan Rasul. Gembira kerana Rasul lah pembawa segala kebaikan untuk kita, untuk umat. Dan dalam masa yang sama, kita juga kena fikir, kena ada rasa apa? Rasa sedih. Banyak perkara-perkara agama yang diperjuangkan oleh Nabi yang ditinggalkan oleh umat. Kita ni umat Nabi, tapi banyak dalam amalan-amalan kita tak ikut Nabi. Banyak dia amalan ni ikut Nabi ni bukan semayang je. Tak, semayang, puasa, haji, zakat, rukun Islam yang 5. Tak. Kalau nak pergi umrah pun dalam seumur hidup wajib sekali, haji pun wajib sekali. Kursusnya, belajarnya. Sedangkan tuntutan kita untuk ikut Nabi, taat Allah, taat Rasul ni 24 jam. Makan kita, minum kita, duduk bangun kita, tidur kita, anak-anak kita, dalam keluarga kita, sepatutnya kita tanya diri kita, berapa puluh tahun dah kita hidup Allah bagi, tempoh hidup ni, banyak mananya sunnah Rasulullah yang kita telah amalkan. Jangan dalam rumah kita, makan, minum, tidur kita ni tidak nampak seperti seorang Islam. Sebab apa dah kita tak belajar agama? Nabi SAW bukan saja ajar ibadat, baginda juga ajar kehidupan. Ad-dinu huwal haya. Agama itu kehidupan. Hidup kita ni kena beragama kerana kita orang agama. Macam mana Rasulullah berjalan, macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah tidur, pergaulan dia dengan isteri, dengan anak beranak, dengan jiran tetangga. Maka ini perkara yang perlu kita belajar. Dalam hidup kita ni amal ibadat sikit je. Nak banding kehidupan yang bukan amal ibadat tu. Tuntutan Allah pada kita amal-amal ni banyak. Sebab itu tentang larangan yang kita kena tahu, maka larangan tu kita jauh sejauh-jauhnya. Sebab kita tahu bahawa perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh syariat, oleh Allah, oleh Rasul, bila dilakukan dia akan memberi kesan-kesan yang tidak baik. Perkara larangan ni antaranya dia macam titik hitam. Titik hitam dekat hati. Buat benda tak baik, cakap benda tak baik, dia akan jadi titik hitam. Satu titik okey lagi. Buat lagi titik kedua, titik lagi. Akhir-akhirnya bila tidak bertaubat, bila kita tidak minta ampun pada Allah Ta'ala, hati ni gelap dah. Bukan setakat titik dah. Bahkan kadang-kadang bukan titik, dia titik atas titik, titik atas titik. Dia gerak tu macam
Kalau koli tu koli hok dia jadi hitam tu. Kita beli kuali nak masuk. Mula-mula okey, tapi oleh kerana faktor mungkin apinya sebagainya lama-lama tu macam bukan setakat tu dia karat, lepas tu dia tebal kadang. Ada berlapis-lapis pula. Mai tai macam tu kak. Nak basuh dengan sabun biasa tak jadi. Orang panggil kena gahar dengan habis dengan besi pun kadang-kadang tak tubik juga. Sebab dia dah sebati dah. Macam itulah perumpamaan hati ni, kalau dah hitam, dah gelap, dah banyak salah, sampaikan Allah bisa tegak biasa. Buat benda salah, cakap benda salah, dianggap tak salah. Masa zaman kami belajar dengan Syekhul Hadis Dr. Nizamuddin Syamuzai, kami punya Syekhul Hadis, saya tahun 2000 saya belajar Sunan Sitah, Sahih Bukhari itu kita belajar daripada Dr. Mufti Nizamuddin Syamuzai. Dia kata bila sampai dekat bab-bab belajar tentang bab dia panggil ribah. Ribah ni mengumpat. Dia kata mengumpat ni hari ni zaman sekarang kita anggap satu benda biasa. Orang ngumpat gaya rasa biasa ya. Tu kata dalam pepatah Melayu kita, Allah bisa tegak biasa ni. Dah buat sok modah, benda salah tak dianggap salah. Tak, kita cakap benda betul ni. Benda betul tu ngumpat. Dia kalau benda tak betul tu, itu dia panggil buhtan. Itu tuduhan. Tuduh parah juga. Kalau tuduhan perbuatan tak baik tu sampai ke had dalam hukum hudud, dia kata qazaf. Tuduhan. Ni cakap betul tu dia panggil ngumpat tu ribah. Ngumpat biasa. Tahu ke? Biasa. Sedangkan Nabi SAW kata, kalaulah Allah menzahirkan hakikat mengumpat tu, macam makan daging saudaramu mentah-mentah. Makan daging mentah. Daging yang busuk. Jadi dia akan bau. Itu sebab di antara awliya Allah, orang-orang yang rapat dengan Allah ada amal ni, kadang-kadang dengan umpatan orang tu dia boleh bau. Bau tu busuk. Dia tak boleh duduk lah. Dia akan lari. Jangan sampai Allah buka gitu nanya kita. Orang bau tak ada tempat bau wangi ya. Moga orang jadikan kebiasaan. Jadi ni sempena dengan Maulidur Rasul, atau kita nak mengingati balik, tengok apa akhlak yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ada satu hadis bahawasanya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Aisyah radhiyallahu taala anha telah memberitahu annaha qalas lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Baginda Nabi ni pesen jenis tidak buat benda tak baik, fahish. Au mutafahishan, dia juga bukan jenis nak buat benda tak baik. Dia ada orang kadang memang dia pesen buat benda tak baik, dan ada orang dia ni bukan tak baik tapi buat tak baik. Boleh jadi kerana dia berkawan dengan orang tak baik, dia tak buat tak baik, dia jadi tak boleh. Orang akan kata, kamu ni apa benda ni kan? Tak ikut, dia panggil tak ikut peredaran, tak ikut keadaan. Jadi terpaksa kadang buat tak baik. Itu sebab kawan ni kena cari kawan baik. Kalau cari kawan baik, buat baik tak apa. Mudah-mudahan satu hari jadi baik sungguh. Ini buat tak baik. Itu masalah besar. Nabi ni bukan jenis fahish, buat tak baik, au mutafahishan, buat tak baik pun bukan. Nabi ni memang dikenali, sebab tu diberi gelaran sejak dia muda as-sadiqul amin, orang yang benar, orang yang jujur. Dan kemudian wala sakhaban fil aswaq, baginda Nabi dia tidak akan menjerit-jerit laung-laung di pasar. Kita tahu di pasar ni tempat bising. Di pasar ni kalau orang jerit biasa Tetapi Nabi SAW walau di tempat itu pun, tempat orang jerit atau laungkan suara tinggi pun, Nabi tak akan angkat suara tinggi, apalagi kalau di tempat-tempat yang tidak boleh diangkat suara. Terutama kadang di masjid. Di masjid kadang kita kena hormati keadaan orang-orang yang datang ke masjid, biar dalam suasana tenang.
Tu kadang-kadang ada orang marah anak-anak. Itu dalam bab lain sebenar. Kadang ada anak cucu kita bawa mari masjid, dia jenis pesen bising. Tu kadang ada orang nak marah ke bawa anak cucu kan. Tu sebahagian yang masjid kurang friendly. Dia katakan, dia buat elan terus. Ni siapa-siapa bawa anak ni jaga ah. Kalau tak reti jaga dia tu tak usah bawa ah. Masjid bukan tempat bising. Jadi orang tu pun tak bawa, kita nak tarbiyah. Tarbiyah ni kena bawa. Jadi dia pun takut malu nanti apa kata orang pula. Dia pun tak mari. Bukan setakat tak bawa anak, dia pun tak mari. Jadi akan ada kekurangan. Dalam masyarakat ni dia ada cara. Kadang macam-macam gini tak perlu kita tegur dengan cara iklan. Kita jumpa mata, bincang elok. Ni rumah Allah, tempat yang kita patut tenang. Semua orang datang untuk beribadat. Boleh dah. Tengok kan? Dia ada cara. Boleh saja kita kata ni kalau bawa anak jagalah, kalau tak pandai jaga tak usah bawa. Lain kan tu bunyi. Ni boleh dah kalaulah kita jaga ke atau letak di tepi ke atau kontrol ke. Masya-Allah. Ada masjid dulu, saya ingat masa kita di Kelantan dulu. Saya pernah jadi imam daripada tahun 2000, 2004, 2005 pernah jadi imam di Kelantan. Ada tempat yang mana masa saya jadi imam di Losong di Terengganu pun, 13 tahun saya di Losong, jadi imam di Masjid Makmur dekat masjid muzium Masjid Kristal tu. Jadi kita ada di kawasan kampung ni, ada orang yang memang dia ni orang yang jenis backing. Semua orang kenal. Semua kampung kenal. Kalau sebut nama sekian yang budak senyap ya tengok. Budak takut. Jadi kita pihak masjid kena bijak. Kita jumpa pak cik ni kata, Pak ya kata kalau orang sebut nama orang takut. Budak-budak pun takut, senyap. Jadi kita lantik dia terutama hari Jumaat. Untuk pak ni dia ada satu tempat dia. Budak-budak ni tempat untuk solat Jumaat, pak ni ada duduk. Budak tengok dia senyap, juh belaka. Jadi pihak masjid kena ada kreativiti ataupun inisiatif lah. Letak seseorang yang insya-Allah tak akan jadi bising. Ibu bapa pun boleh datang sembahyang amal. Kalau kata masjid tidak menyediakan, maka setiap ibu bapa ayah yang datang marilah cari tempat tepi ke duduk anak di tepi. Untuk dia tak bawa, kita akan jadi salah juga. Sebab anak ni tarbiyah dia masa kecil ni ya. Dan dia besar dah nak ajak tak mari dah. Dah kalau kecil kita tak ajak, tak alatih, maka tak mari. Ni sebab dalam kampung, komuniti, masjid, AJK dengan semua ahli jemaah kita kena ada saling bantu-membantu dalam ta'awun, membantu untuk kebaikan. Sebab dalam fastabiqul khairat kita kena berlomba-lomba untuk kebaikan ni. Perbuatan kita di dunia ni semua ada rakaman dan akan diketahui dan akan dibacakan oleh malaikat di hari akhirat dan akan dibalas di atas apa yang kita buat. Alangkah berbahagia mungkin perbuatan kita, cadangan kita untuk kebaikan ni, benda tu akan dapat diikuti. Dia kadang benda nak buat baik ni bukan payah. Nak kita mulakan dan berani buat. Dia satu kena berani. Dan jangan ada fikiran yang negatif. Dia kadang kita kan, saya 13 tahun di Losong bila jadi imam tu, kadang dalam mesyuarat kita ada cadangan. Adalah di kalangan JK, Ustaz, tak boleh. Kata nanti dulu, buat tak lagi tak boleh dah. Jangan negatif kak, kita kena positif. Buat dulu, tak boleh tu lain. Kita minta buat, minta bantuan dengan Allah. Kadang benda mustahil pun Allah bantu, kita akan dipermudahkan. Dan orang ni kadang-kadang banyak cadangan-cadangan kita kena ambil. Kami kadang-kadang di masjid, sebelum mesyuarat kita buka untuk orang awam. Kadang hari Jumaat kita kata kita ada beberapa cadangan. Jadi kalau ahli qaryah ataupun ahli mari masjid ni ada cadangan, minta tolong bagi cadangan. Tulis, bagi ke pihak AJK. Kadang dia bukan AJK. Dia kadang biasa, tetapi kadang-kadang ada orang ni pemikiran dia tinggi. Dan kadang kita tak tahu dia pihak, mungkin dia bekerja sebagai orang yang ahli fikir sebagainya. Dalam pekerjaan dia maju, tetapi kalau di masjid kadang ada orang low profile. Dia tak mau pun jadi. Dan tapi bila ditanya, kadang-kadang cadangan tu baik. Kenapa kita tak minta? Kadang-kadang bila kita minta, maka Masya Allah,
Cadangan terbaik bakal ada. Di masjid saya sekali, dulu zaman saya jadi imam 2008 di masjid. Sebelum tu selalunya bulan Ramadan yang jadi imam lah, sebab di Terengganu kan imam 3 orang. Bagi 10 hari jadi imam tarawih. Jadi baca ayat lazim apa semua ya. Saya kata boleh dah kita tukar sekali. Kita cari imam-imam hafiz dari luar, cari hak baca sedap-sedap, kita boleh dengar Al-Quran dilaungkan, dialungkan. Biasa baca ayat lazim macam biasa ya. Amal-amal juga, cuma kita buat satu pembaruan yang lebih baik. Jadi ada pihak AJK kata, ustaz kita tak ada bajet. Saya kata tak apa, yang penting sekarang mesyuarat, luluskan, bagi saya cari, kemudian bajet itu tak apa. Masjid tak ada bajet, tak usah cari bagi bajet. Saya carilah lagu-lagu mana, saya pandai-pandai lah. Jadi saya pun cari pelajar, kita ambil pelajar Kemboja, mari 2 orang. Setiap malam tarawih kita bagi tahu Ramadan. Bulan Ramadan ni hati orang sangat-sangat baik. Kita kata ke makmum, kami dah mesyuarat AJK tak ada bajet untuk imam yang kita panggil. Imam ni pula dia masih belajar, kita boleh bantu dia. Jadi kalau tuan-tuan nak sumbang melalui saya atau bagi direct, bismillah. Jadi tengok kepada masa akhir bulan melalui saya, di tangan saja bagi tu, kalau tak silap saya masa tu RM3,000. Orang bagi, hak bagi sendiri kita tak tahu. Jadi RM3,000, 2 orang kita bagi RM2,500. Bila buat gitu, orang masjid AJK pun nampak, jadi boleh buat Ustaz. Orang kata itu benda, kita nak buat dulu. Contoh saya nak bagi tahu contoh. Bila buat dulu, alhamdulillah jalan. Lepas pada tu, AJK ambil tanggungjawab sampai sekarang. Tak putus-putus. Nah, AJK ambil, kata boleh dia ambil nombor, lepas tu dia hubung semula apa semua. Alhamdulillah, yang penting kita telah buat suatu kebaikan. Kita tinggalkan kebaikan, orang sambung lepas tu jariah kita ya. Tu nak buat baik ni, benda yang kalau belum ada kita nak buat supaya ada benda yang kebaikan yang telah ditinggal. Kebanyakannya amalan-amalan ni zaman Nabi dah ada. Tapi dah lama kelamaan dia makin tinggal. Macam kita lah contoh. Masa musim Covid orang tak boleh mari semayang. Selepas Covid, sekarang ada lagi orang kadang dia tak mari semayang. Jumaat tak mari. Kita pernah jumpa baru ni, di Besuk kita jumpa, tak silap saya 4 atau 5 bulan lepas. Jumpa seorang, cakap dia ikhlas bagi tahu, kata ustaz kita tak pergi main Jumaat. Lah ni tak pergi. Jadi dia tahu, dia kata daripada Covid start tak boleh pergi, kita pun tak pergi. Padahal tak pergi Jumaat ni tanpa uzur salah. Dari segi syariat, orang jabat agama wajib kena kita tangkap dia tu patut. Tapi kita bagi nasihat molek lah, kata tak boleh gitu. Dia kalau tidak kita macam termakan dengan syaitan lah. Dulu masa tu kita taat pemerintah tak boleh kerana ada masalah. Ini dah tak ada, kita datang lah. Syukur Allah Ta'ala bagi semula. Tu kadang. Jadinya perkara positif, perkara baik, dan di antara yang kita kena buat transfer ataupun perubahan, saya baca satu hadis Nabi SAW, iaitu daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada niat dia nak pergi melainkan untuk belajar kebaikan dan atau mengajarkan kebaikan. Keluar dari rumah niat belajar atau mengajar, apa Allah akan bagi? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu, dia akan dapat ganjaran satu haji yang sempurna. Ini riwayat daripada Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, dan para perawinya rijaluhum muwaththaqun kulluhum, semua perawi-perawi yang kuat. Ini hadis mungkin kita pernah dengar atau tak pernah dengar, alhamdulillah kita dengar pagi ni. Apa tindakan kita? Bila dalam hadis Nabi kata siapa keluar dari rumah nak pergi ke masjid untuk niat belajar atau mengajar, Allah akan bagi ganjaran satu haji sempurna haji. Sekarang kita tahu, kebiasaan kita dengar hadis, siapa mari sembahyang berjemaah, dia akan dilipat gandakan 25 atau 27 kali ganda sembahyang dia. Itu memang dapat dah dalam ni. Tetapi ini untuk kita pertingkat. Bagaimana pihak pengurusan masjid fikir kita boleh buat sesuatu, selalunya ada kuliah subuh mungkin.
Ada tempat kadang Jumaat Sabtu hari Minggu. Kalau kita di sana Jumaat Sabtu. Kalau di sini mungkin Sabtu Ahad. Pagi Minggu ada, selain itu hari orang kerja, tak boleh nak buat. Bukan semua orang kerja. Ataupun kerja pun kita tak semesti buat program panjang. Kita boleh buat pendek. Hari Minggu tak apalah, tak kerja. Hari tak Minggu, orang kerja buat pendek. Jadi pihak pengurusan dan kita kena saling sama-sama bantu macam mana setiap waktu solat kita ni ada program. Ini transformasi. Dan benda ni saya bincang dengan Qadi banyak kali dah, dengan Qadi Besut. Kami nak mulakan di Besut. Kita nak buat satu transformasi, setiap masjid surau ni ada program. Sebab bila masa saya duduk di Losong, kita sebagai imam juga, kadang Zuhur Asar selalunya tak ada program. Subuh kadang ada. Dan kita adakan Maghrib, antara Maghrib Isyak memang ada kuliah. Jadi subuh, Maghrib Isyak kira ada. Cuma Zuhur Asar. Tapi saya buat. Kadang kita kata okey, waktu kita baca hadis Nabi, tengok macam ada kitab hadis, kita baca kitab hadis. Mungkin baca kitab hadis ni asar atau subuh atau zuhur jarang orang buat. Kalau bulan Ramadan lagi mudah untuk kita buat. Okey, kita dengar satu hadis Nabi tentang Ramadan, contoh. Jadi hadis ni dia tak bagi tahu kata belajar atau mengajar ni kena masa yang panjang. 10 minit, 15 minit, setengah jam, tak bagi tahu. Dia bagi tahu ada majlis. Maksud dari hadis ni, orang yang nak pergi keluar dari rumah, pergi masjid untuk belajar. Belajar bila mana di masjid ada majlis mengajar. Maka majlis tu kena diwujudkan. Barulah keluar rumah niat nak pergi belajar jadi. Ataupun secara individu. Pergi masjid ada jumpa orang tu tahu, Syekh kita nak tanya dia secara tidak formal pun boleh juga belajar. Tetapi berapa orang yang nak buat gitu? Secara biasanya orang tak buat kalau tanpa dibuat secara majlis. Itu sebab kita ambil satu pendekatan. Mana-mana waktu ni pilih biar jadi ada, baca satu hadis ataupun kita boleh baca satu ayat Quran. Contohnya imam kata okey kita pakat baca Quran lah, pakat ambil Quran. Baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 ayat, ambil pimpinan Ar-Rahman, ayat pertama maknanya sekian, baca, sadaqallahul azim, habis. Majlis mungkin 3 minit ya? Mungkin, boleh. Tapi bila berlangsung setiap hari, kalau sehari boleh baca 1 ayat, dah 1 bulan 30 ayat dah majlis kita. Tu kalau kita buat 1 waktu, kalau 2 waktu. Hadis banyak mana kita boleh dengar, banyak mana faedah. Bukan kita saja, semua pengunjung masjid akan datang. Sampai masa saya di Losong dulu, Masjid Makmur tu, ada orang-orang di sekitar kampung lain mari mayang asar dengan mayang zuhur. Bila saya jumpa, Pok duduk mana? Selalu kita nak tengok, tak pernah nampak muka ni kan. Pok duduk mana? Kita duduk Paluh tu. Lepas tu mari sini. Kalau kita pergi mayang masjid di Paluh tu, habis mayang kita balik. Tapi mari sini ustaz ada baca hadis, atau ustaz kadang baca Al-Quran, baca pun kita boleh baca, hadis pun boleh dengar, ilmu boleh tambah, semayang tetap dah dapat berjemaah. Allah, ini kita nak buat. Benda ada, itulah penghayatan. Sekarang Maulidur Rasul selalunya kita nak berarak, kita nak berselawat, lepas pada tu habis. Kesan tak ada. Dia Maulidur Rasul, penghayatan kepada sirah baginda Nabi, penghayatan pada Nabi dalam bentuk amali, dalam bentuk yang berterusan, berpanjangan, bukan hanya waktu-waktu yang tertentu. Sebab itu sekarang kita kena cabar diri kita. Sama-sama kita berganding bahu untuk bagaimana lebih ke depan, lebih banyak amalan-amalan. Itulah maksud dan itulah penghayatan yang diingini. Itulah bukti cinta kita kepada Rasul SAW, bukti kita kepada cinta Nabi itu. Penghayatan bukan hanya setakat lau ataupun buat-buat apa dia panggil untuk masa-masa tertentu yang sedikit dah. Jadi untuk akhirnya sebelum penutup kita, suka saya baca ada 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaan kepada Nabi. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata ada 3 golongan, yang mana sesiapa yang berada seperti 3 golongan ini, mereka akan mendapat kemanisan iman. Iman ni ada rasa. Kalau kita tak dia jadi macam gitu lah, macam dah biasa dah. Tak, jadi semayang kau buat amal kerana kita terpaksa buat, tak ada rasa kesungguhan, keinginan, kemanisan, tak ada. Jadi sebab itu Nabi pernah bagi tahu, orang yang mereka 3 golongan ni akan dapat rasa kemanisan iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dari segala-gala. Maknanya dia nak cinta ni dia kena kenal, tak kenal tak cinta. Sebab itu Nabi perlu kita belajar sirah, belajar syama'il, belajar khasail, belajar fadail, dan juga tentang mukjizat-mukjizat. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil ada ditulis 110 irhas. Irhas ni macam mukjizat. Mukjizat selepas Nabi diangkat jadi Nabi. Perkara luar biasa. Perkara yang sebelum diangkat jadi Nabi, benda-benda luar biasa, itu dipanggil irhas. Dalam kitab Taurat dan Injil ada ditulis 110 irhasat. Nabi ada perkara luar biasa sebanyak 110. Sebab itu orang Yahudi Nasrani kenal Nabi. Orang-orang alim mereka. Dalam Al-Quran Allah kata ya'rifunahu, mereka kenal Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka kenal anak-anak mereka. Kenal nak kerana dia tahulah anak dia. Maka kenal Nabi kerana dalam kitab dah tunjuk, bagi tahu. Dan ada ulama telah kumpul tentang mukjizat baginda Nabi ni dengan bilangan 3,000 mukjizat. Jadi mana kita boleh dapat? Irhas, mukjizat, khasail, khasais ni maknanya apa, benda-benda yang dikhususkan untuk Nabi. Macam kahwin lebih pada 4. Nabi SAW boleh melihat dari belakang tanpa dengan mata. Kita tengok dengan mata. Kalau kita nak tengok belakang, kita paling. Nabi boleh tengok tanpa paling dan tanpa mata. Itu kelebihan yang ada pada Nabi. Itu dipanggil khasais. Benda-benda khususiah, keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Seperti juga baginda Nabi, dia tidur tidak batal wuduk. Sebab Nabi tidur mata, hati tak tidur, dan dia tidak batal wuduk. Itu khusus kepada Nabi, dikumpul oleh ulama-ulama. Jadi benda ni nak diketahui supaya bila kita kenal, maka barulah ada rasa cinta. Nak wujud cinta macam mana tak kenal? Tak kenal Nabi, nak kenal Nabi kena tahu kepribadian Nabi, syama'ilnya, sirahnya. Maka sebab itu kita pun sama-sama pakat-pakatlah. Kalau dapat dalam seminggu kuliah kita ni biar ada kuliah sirah atau kuliah syama'il. Kalau dah ada tu alhamdulillah, syukur pada Allah, ambil berat. Satu lagi saya samalah peringatkan kepada semua, dalam kuliah-kuliah ataupun pengajian ni, kalau dapatlah ustaz guna kitab ke apa, kita nak beli kitab juga. Kita nadah kitab. Masa ustaz yang bagi kuliah tu ada syarahan, kita buat catatan. Allahu Akbar. Benda ni Masya Allah. Saya dulu zaman belajar tu selalu kita pen dengan apa, dengan buku, dia panggil buku 35 dulu. Dah, buku kecil 35 dulu lah pakai. Ada catatan ambil. Sebab kadang-kadang benda tu kita nak dapat bukan mudah. Kadang-kadang dipetik dalam kitab ni, macam kitab dikumpul bubuh bagi. Dia macam seolah orang macam masak nasi biryani ya. Nak buat tu payah. Tapi dan dia buat sedap makan. Kita bahagian makan sedap ah. Bahagian nak buat tu letih. Nah, dengan modalnya besar nak buat. Tapi bila dah dia buat benda sedap ni, maka gitulah. Dalam kitab-kitab ni kadang dikumpul, kadang-kadang pengkuliah sendiri inisiatif dikumpul. Maka itu kita kena ambil berat. Biar ada jadi pengajian, biar tambah taraf. Sebelum ni duk tengok maghrib isyak kuliah dengar pasang telinga. Ni biar tengok ada kitab pakat bawa, kilik kitab. Bila lagi kita nak bawa?
Masjid ni adalah universiti terbuka. Itu sebab pernah di Terengganu dia wujudkan sekarang dia panggil SPIKE. Pejabat agama, tapi tu masih di peringkat masjid-masjid pilihan, bukan semua masjid. Sijil Pengajian Islam Negeri Terengganu untuk awam, dia ada 3 kelas. Ibtidai, mutawassithah dengan intihak tu. Lepas tu pengajian dia buat setiap minggu 2 kali. Tapi kadang buat mana tu semua berkitab, ada beresah kan, bersijil. Untuk nak wujud, nak bagi tahu bahawa setiap masjid ni adalah universiti terbuka, institut pengajian untuk seluruh umat. Dan di zaman Nabi SAW terlahirnya sahabat-sahabat ahli ilmu, ahli fatwa daripada Masjid Nabawi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tempoh 2 tahun saja dia bersahabat dengan Nabi, puluhan hadis dia telah hafal kerana bersahabat. Jadi masjid ni bukan hanya tempat sembahyang. Kita nak ubah 24 jam masjid boleh dihidupkan jika inisiatif ni kita nak buat. Nabi telah tunjukkan Masjid Nabawi 24 jam hidup. Orang mari keluar masuk hidup. Maka begitu kita nak mengimarahkan masjid-masjid Allah, kerana innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang mengimarahkan ni masjid Allah inilah orang beriman kepada Allah. Sijil, sertifikat dia tu Allah bagi dah dalam Quran. Baik, sebelum akhir, yang kedua, wa an yuhibbal mar la yuhibbu illa lillah. Kasih seseorang kerana Allah, bukan kerana lain, bukan harta, kedudukan, pangkat, tak, kerana Allah. Maka bukti kasih kerana Allah, kita pakat-pakat panggil semua orang datang ke rumah Allah, untuk memakmurkan rumah Allah. Sama ada sekuat-kuat di waktu sembahyang fardunya ataupun di lain-lain waktu. Penuhkan masjid. Pernah dulu Zionis, iaitu askar-askar Yahudi, bila orang Islam kan nak lawan, dia orang ni dia ada matematik, ada kira-kira dah. Askar-askar dia selalu pergi periksa di masjid-masjid di waktu subuh. Dia tengok masjid, beres. Maksud beresnya, dia orang ni kuat mana pun dia nak lawan, dia tak akan boleh lawan kita kalau masjid dia orang mari sikit. Terutama waktu subuh. Itu sebab kalau kita ingat kempen di Masjid Temerloh Jaya, dia punya subuh macam Jumaat tu. Kan? Kita kena buat kempen dia. Berjaya tak berjaya tu bukan hak kita. Hidayah di tangan Allah, Allah akan buat. Tan penting kita buat atau tidak. Kita kena pakat buat. Tu. Yang kedua, cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah buktinya bahawa kepada amal yang paling diredai, memakmurkan rumah Allah ni. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia sangat benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci untuk dilempar dalam api. Maksudnya tidak mau dekat dengan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilarang syariat, apa yang ditegur syariat, apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang ditegur oleh Nabi, sejauh-jauhnya dia letak. Maka ini antara orang yang akan merasa kemanisan iman. Dia orang rasa ni, kita tak boleh cerita ke orang. Nak cerita tak boleh. Muka benda tu, perasaan ni dia sendiri yang akan rasa. Dan sebelum akhir, yang terakhir, kata Imam Muslim daripada Abbas bin Abdul Muttalib, annahu sami'a, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka ta'mul iman. Perasaan, rasa keimanan ni akan datang man, orang yang radhiya billahi rabban. Allah sebagai Rabb dia reda, wa bil islami dinan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadir rasula, baginda Nabi Muhammad sebagai rasul. Maka dia dakwaan, kalau tidak hanya tinggal dakwaan, maka dakwaan perlu disusuli dengan ikrar, perlu disusuli dengan bukti. Maka bukti kita cinta Allah, bukti kita cinta Rasul, mengimarahkan masjid, mengimarahkan setiap manusia ni, supaya mereka menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala reda di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan perkongsian kita ni sedikit sebanyak bagi semangat dan sedikit sebanyak membuka untuk kita mendalami ilmu terutama tentang sirah Nabi, syama'il Nabi,
khasais Nabi, mukjizat-mukjizat yang Allah kurnia, kerana Nabi SAW ni pembawa cahaya dalam kehidupan seluruh umat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.